faktor-faktor yang menggalakkan perkembangan industri pelancongan ialah pandangan darat semula jadi yang menarik seperti pantai berpasir, bukit peranginan, gua, bukit kapur dan taman negara. Seterusnya, Malaysia mempunyai penduduk berbilang kaum yang kaya dengan pelbagai budaya dan perayaan. Terdapat bangunan yang cantik dan bersejarah seperti rumah ibadah, istana, Kota Formosa, Jabatan Pulau Pinang, zoo, muzium, Menara Kuala Lumpur dan sebagainya. Negara kita kaya dengan pelbagai jenis makanan untuk dinikmati oleh para pelancong. Terdapat kemudahan seperti hotel, tempat membeli belah, agensi pelancongan dan sistem pengangkutan dan perhubungan yang baik. Faktor-faktor mempengaruhi industri di Malaysia. 1. Modal. Kilang susah didirikan di bandar-bandar besar yang banyak kemudahan perbankan. Institusi kewangan dapat keluarkan modal kepada pengusaha. Perbadanan Kemajuan Pelancongan (TDC) ditubuhkan untuk merancang dan melakukan program-program pelancongan di dalam dan di luar negeri. Faktor-faktor yang menggalakkan perkembangan industri pelancongan ialah sumber tenaga, air sungai. Dengan tujuan untuk menggerakkan jentera-jentera di kilang, kawasan perindustrian perlu didirikan di kawasan yang mempunyai bekalan elektrik yang murah dan mencukupi, tenaga elektrik dan bekalan air. Nombor 3. Banyak kemudahan asas, perhubungan dan pengangkutan kawasan dan tapak bersesuaian berhampir dengan bahan mineral seperti kemudahan lain. 4. Bekal bahan mentah banyak, mudah didapati dan mencukupi. 5. Pasaran meluas. Nombor 5. Pasaran meluas dan permintaan yang banyak, sama ada dalam atau luar negeri. 6. Dasar kerajaan. Amalkan berbagai dasar insentif untuk galakkan pelabur asing datang melabur dengan cara kenakan sewa atau cukai tanah yang murah dan kecualikan cukai ke atas barang yang dihasilkan. Wujudnya zon perdagangan bebas cukai untuk tarikh pengusaha didirikan kilang, antaranya 1. Zon perdagangan bebas cukai bayan lepas. 2. Zon perdagangan bebas cukai Sungai Wai. 3. Zon perdagangan bebas cukai Padang Gunung, Pasir Gudang. Tubuhkan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) dengan tujuan untuk memberi maklumat dan perkhidmatan nasihat kepada pengusaha. 7. Tenaga buruh kawasan penduduk padat akan membekalkan tenaga buruh yang murah dan mudah didapati, mahir atau separuh mahir. 8. Sistem pengangkutan, kemudahan perhubungan dan pengangkutan darat, udara dan air untuk menghantar bahan mineral, penghantaran bahan mentah, barangan kilang yang siap, tenaga buruh, urusan import dan eksport, barangan atau sistem telekomunikasi,
yang memudahkan perhubungan antara pembekal dan pengedar. Yang kedua iaitu perindustrian ringan. Terbagi pada 3 iaitu industri memproses, industri pembuatan dan industri desa. Industri memproses melibatkan pemprosesan hasil-hasil pertanian, melombong, pembalakan dan perikanan. Industri yang maju kerana Malaysia kaya dengan pelbagai bahan mentah. Bahan mentah diproses sebelum dieksport dengan tujuan untuk tingkatkan mutunya. Contoh, kayu balak diproses menjadi perabot, papan lipat dan gergaji. Kelapa sawit diproses menjadi minyak, sabun dan margarin. Nanas dijadikan jus nanas dan ditinkan. Getah diproses menjadi getah kepingan atau getah scrap. Industri desa dijalankan secara kecil-kecilan di kawasan luar bandar. Jenis perindustrian yang paling awal di Malaysia dijalankan di rumah ataupun kedai oleh ahli keluarga beberapa orang pekerja upahan. Hasilnya dijual sebagai cenderamata kepada pelancong terkenal di Kelantan dan Sabah. Contohnya membuat tikar atau bakul daripada mengkuang rotan atau pembuluh. Yang kedua, mengecap batik ataupun tenun sutra, membuat keropok ikan dan udang, barangan tembaga, tembikar perak dan ukiran kayu. Industri pembuatan mengeluarkan barangan untuk kepentingan penduduk tempatan dan ekspor. Jenis perindustrian yang terpenting, contoh pembuatan barangan elektrik, tayar, kasut, barangan plastik dan alat tulis. Kebanyakan terdapat di kawasan pusat bandar yang mempunyai pasaran yang luas dan kemudahan yang lengkap. Industri membuat tayar celup, komponen mesin dan bengkel membaiki kereta juga terdiri daripada industri kejuruteraan ringan. Industri ini juga merupakan industri yang terbesar dan terpenting di Malaysia. Industri memproses melibatkan pemprosesan hasil-hasil pertanian, pelombongan, pembalakan dan perikanan. Industri yang maju kerana Malaysia kaya dengan pelbagai bahan mentah. Bahan mentah diproses sebelum dieksport dengan tujuan untuk tingkatkan mutunya. Contoh, kayu balak diproses menjadi perabot, papan lapis dan papan bergaji. Kelapa sawit diproses menjadi minyak, sabun dan margarin. Nanas dijadikan jus dan ditinkan. Getah diproses menjadi getah kepingan atau getah scrap. Kami akan bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan industri. Okay. Yang pertama, saya akan bincangkan industri pelancongan yang memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Terdapat berbagai faktor yang membolehkan industri pelancongan berkembang pesat di negara kita. Okay. Malaysia mempunyai alam semula jadi yang indah. Antara pantai yang menjadi tumpang pelancong ialah Pantai Chatting, Pantai Port Dickson dan Pantai Rantau Abang. Okay, pantai yang indah permai ini berjaya menawan hati pelancong-pelancong asing. Selain itu, pulau-pulau di negara kita juga sering dilawati pelancong-pelancong dari luar negara. Pulau-pulau seperti Pulau Langkawi, Pulau Tioman dan Pulau Redang mempunyai daya tarik kaya unik. Pelancong-pelancong asing dapat menjalani pelbagai jenis aktiviti air. Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Setiap kaum bebas mengamalkan warisan budaya masing-masing. Keadaan ini telah membentuk keunikan masyarakat yang mempromosikan Malaysia kepada dunia luar. Okey, dengan berkunjung ke Malaysia, pelancong-pelancong asing dapat menikmati juadah tradisi dan mengenali cara kebudayaan pelbagai kaum secara dekat. Negara kita mempunyai tempat-tempat bersejarah yang menjadi tumpuan pelancong. Kubu Famosa dan Gereja Estipa di Melaka sering dikunjungi pelancong yang ingin melihat kesan peninggalan sejarah. Okey, lantaran itu, usaha pemeliharaan dan bangunan-bangunan bersejarah perlu dipertingkatkan agar tempat-tempat
yang menjadi destinasi pelancong ini tidak musnah ditelan zaman. Dalam usaha memajukan industri pelancongan di negara kita, kerajaan telah memajukan infrastruktur pengangkutan, pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur yang canggih telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk pelancong-pelancong untuk menggunakan perkhidmatan udara. Akhirnya, jaringan lebuh raya utara selatan dan timur barat telah memudahkan perjalanan para pelancong ke destinasi masing-masing. Pada hakikatnya, kerajaan wajar mengeksploitasikan segala kelebihan yang ada untuk menarik kehadiran pelancong ke negara kita. Tindakan ini akan menjamin industri pelancongan mempunyai masa depan yang cerah untuk berkembang maju. Kepentingan perindustrian. Okey. Semua ada 6. Okey, yang pertama, peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Kedua, dapat mengeluarkan pelbagai jenis barangan keperluan penduduk untuk menggantikan barangan import. Okey. Yang ketiga, menggalakkan pertubuhan kegiatan pertanian, pelombongan, pembalakan dan perikanan sumber bahan mentah. Okey. Yang keempat, kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan. Yang kelima, dapat bagaikan kegiatan ekonomi negara supaya tidak terlalu bergantung kepada ekspor seperti getah, kelapa sawit, biji timah dan kayu-kayuan. Yang terakhir, hasil ekspor barangan kilang dapat tambah hasil pendapatan negara sumber pertukaran wang asing. Jenis-jenis perindustrian ada 3. Yang pertama, perindustrian berat. Yang kedua, perindustrian ringan. Yang ketiga, industri pelancongan. Okey, saya akan membincangkan perindustrian berat. Melibatkan pengeluaran jentera-jentera dan alat-alat moden yang perlukan kemahiran tinggi, perlukan modal yang besar, dikendalikan oleh Perbadanan Industri Berat Malaysia HICOM. Contohnya membuat kereta bersaga di Shah Alam, membaiki kapal terbang di Limungan Pasir Gudang, besi dan keluli di Perai dan Teluk Kalung, loji gas cecair di Bintulu Sarawak, penapis petroleum di Kertih, Lutung dan Port Dickson. Sejak dekad 50-an dan 60-an, program perindustrian di negara kita ni dijalankan sebagai usaha untuk membangunkan ekonomi negara yang pada masa itu telah bergantung kepada getah, biji timah. Memandangkan harga kedua-dua komoditi ini tidak begitu stabil, kerajaan telah melancarkan program perindustrian bagi mencetuskan perkembangan ekonomi yang lebih pesat dan membangun industri yang bercorak gantian import merupakan dasar pembangunan perindustrian pada masa itu. Manakala menjelang 70-an, kerajaan telah mempelbagaikan ekonomi dan lebih titik berat pertubuhan industri yang lebih pesat untuk menampung keperluan pekerjaan dan dasar ekonomi baru, DEB. Okey, tumpuan telah diberikan kepada industri yang berasaskan ekspor dan industri dengan ramai buruh. Mulai tahun 80-an pula, program perindustrian negara mengalami satu lagi perkembangan, iaitu industri berat yang bertujuan untuk mengukuhkan lagi asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat dalam bidang teknologi yang lebih tinggi. Industri ini juga bertujuan untuk mempercepatkan lagi proses perindustrian. Okey, kerajaan memainkan peranan secara langsung di dalam merancang, melaksana, membiayai dan mengurus industri-industri berat, memandangkan sektor swasta tidak mampu menanggung pembelanjaan. Akhir sekali saya akan membincangkan faktor pengembangan industri di Malaysia. Okey, yang pertama, galakkan kerajaan. Okey, huraiannya, galakkan pelaburan seperti pengecualian cukai pendapatan dan cukai input dan kemudahan infrastruktur. Yang kedua, kestabilan politik dan ekonomi. Huraiannya, ini menggalakkan pelaburan terutama dalam sektor perkilangan yang mempunyai daya pengeluaran yang tinggi. Yang ketiga, pertambahan pelaburan langsung asing FDI. Okey, huraian kemasukan FDI yang banyak ke sektor perkilangan meningkatkan keupayaan pengeluar dan jumlah keluaran. Okey, yang akhir sekali, yang keempat, perkembangan industri sokongan. Huraiannya, sokongan industri kewangan telah menambahkan modal pinjaman kepada sektor perkilangan. Perkembangan jaringan pengangkutan yang baik juga menggalakkan perkembangan sektor perkilangan. Assalamualaikum.
Saya Ahmad Firdaus bin Ahmad Tarmizi. Okey, saya akan membincangkan tentang pencemaran udara. Okey. Pencemaran udara adalah satu keadaan yang melibatkan sebarang bahan kimia, jirim, zarah atau bahan biologi yang boleh menyebabkan mudarat kualiti udara, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Contoh pencemaran udara adalah seperti gas karbon dioksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, bau-bauan, logam toksik seperti plumbum, tembaga atau sisa radioaktif. Pencemaran udara berpunca daripada pelepasan asap kotor oleh industri terus ke udara melalui cerobong asap kilang kenderaan motor di jalan raya dan letusan gunung berapi. Di antara kesan pencemaran udara adalah penipisan lapisan ozon, jerebu hujan asid dan pemanasan bumi. Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan, keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda. Faktor atau punca-punca pencemaran udara. 1. Aktiviti pembangunan dan perindustrian. Perkembangan ekonomi dunia bergantung kepada industri-industri yang menghasilkan barang untuk diekspor atau untuk aktiviti perniagaan domestik. Namun, ini telah menambah buruk keadaan pencemaran udara dunia. Pelepasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida telah membawa kesan sampingan kepada kehidupan alam sekitar. Selain itu, bukan sahaja gas pencemar dilepaskan oleh industri, manakala habuk-habuk yang mampu mengakibatkan sesak nafas juga dilepaskan. Kedua, kenderaan bermotor. Kenderaan bermotor merupakan menyumbangkan pencemaran utama di dunia. Masyarakat moden amat bergantung kepada pengangkutan bermotor seperti kereta, motor, lori, kapal terbang dan sebagainya. Seperti kenderaan bermotor memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak dan ini perlu melalui proses pembakaran bahan api fosil untuk menghasilkannya. Akibatnya, gas karbon monoksida, nitrous oksida, hidrokarbon dan habuk-habuk terhasil. 3. Aktiviti harian manusia. Isi rumah menyumbang kepada pencemaran udara melalui penggunaan tenaga untuk mesin dan perkakas elektrik seperti peti sejuk dan penghawa dingin. Apabila cecair penyejuk digunakan, gas klorofluorokarbon CFC akan dilepaskan ke udara dan ia mampu menipiskan lapisan ozon. Selain itu, menggunakan alat rumah seperti penyembur aerosol yang mengandungi CFC juga menyebabkan pencemaran udara. Kesan-kesan pencemaran udara. Berikut adalah kesan pencemaran udara. Nombor 1. Kesan kepada kesihatan manusia. Kesan utama pencemaran udara kepada manusia adalah sistem pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem
pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindak balas manusia. Kesan seterusnya akan menyebabkan seseorang itu mengantuk, mempunyai penyakit lelah dan mengurangkan fungsi paru-paru. 2. Kesan kepada tumbuhan. Mengalami kerosakan nekrosis, keguguran daun, kolorosis, pertukaran warna dan pertumbuhan terbantut. Kesan ini juga akan menyebabkan sebahagian daripada penduduk bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi yang akhirnya mengganggu kehidupan seharian. Selain itu, kesan itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem. 3. Kesan kepada haiwan. Haiwan akan terancam atau mati akibat daripada pencemaran udara. Perkara ini disebabkan oleh udara yang memasuki paru-paru haiwan. Selain itu, makanan daripada sumber tumbuhan akan tercemar oleh pencemaran udara. 4. Kesan kepada bahan. Bermaksud kerosakan berlaku akibat daripada pencemaran udara seperti kekotoran pada pakaian, pencemaran pada permukaan dinding, bangunan dan di sebaliknya. Perkara ini berlaku akibat daripada penapasan asap atau zarah halus. Hakisan logam juga merupakan kesan daripada pencemaran udara akibat kehadiran sulfur dioksida dalam udara. 5. Penipisan lapisan ozon. Pencemaran udara akan menyebabkan berlakunya pemanasan global akibat daripada penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Pendedahan secara terus kepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit. Di samping itu, pencemaran matahari yang terik juga akan menyebabkan berlakunya pencarian ais di bahagian kutub bumi. Pada masa kini, ekosistem di dunia mengalami ketidakseimbangan. Hujan asid. Ianya berlaku disebabkan oleh penggabungan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Asid ini akan terkumpul di dalam awan dan bergerak ke tempat yang lain. Asid tersebut akan turun bersama-sama dengan hujan dan menimpa hidupan yang terdapat di dunia. Kesannya ia akan membunuh tumbuhan-tumbuhan dan juga hidupan air. Tambahan pula, ia juga boleh menghakis pakaian, kertas dan bahan binaan bangunan. Selain itu, asid tersebut juga meresap ke dalam tanah dan menyebabkan kuantiti tanah berkurang serta tidak subur. Kesan rumah hijau dan pemanasan global. Kesan yang paling ketara dan sedang hangat diperbincangkan di seluruh negara pada masa kini adalah tentang kesan pemanasan global yang disebabkan oleh kesan rumah hijau. Kenaikan suhu bumi dan penipisan lapisan ozon juga menjadi punca kepada pemanasan global yang dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Kenaikan suhu bumi adalah disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida yang terkumpul di dalam udara. Gas karbon dioksida yang terlalu banyak telah menyebabkan haba di bumi terperangkap dan akhirnya suhu bumi meningkat dan persekitarannya menjadi panas. Penyusutan lapisan ozon juga menyebabkan kejadian pemanasan global ini. Kesannya adalah permukaan bumi akan menjadi panas, ekosistem terganggu, banjir berlaku secara kerap dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak normal. Akhir sekali, atmosfera. Kesan terhadap atmosfera yang dibawa oleh pencemaran udara pula ialah mengurangkan jarak penglihatan akibat jerebu. Cara mengatasi kesan pencemaran udara. Pelbagai usaha untuk menangani isu-isu alam sekitar telah dilakukan sama ada oleh kerajaan, pihak swasta, masyarakat sendiri melalui cara perundangan dan bukan perundangan, namun hasil tetap tidak memuaskan. Keadaan ini disebabkan oleh pelbagai kelemahan dan kekangan dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut. Yang pertama, menghijaukan kawasan. Penanaman pokok seperti pokok buah-buahan di sekitaran taman perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu. Selain itu, kandungan karbon dioksida dalam udara dapat dikurangkan
dan meningkatkan kandungan gas oksigen melalui proses fotosintesis. Okey, yang kedua, penggunaan petrol tanpa pelambam dapat mengurangkan kandungan pelambam dalam pelepasan asap kenderaan. Langkah ini dapat mengurangkan masalah jerebu yang sering berlaku di waktu pagi dan juga dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti batuk dan sesemua daripada berlarutan. Okey, yang ketiga, program kita semula. Udara yang tercemar akibat pembakaran terbuka yang dilakukan penduduk di sekitar taman perumahan boleh diatasi dengan mengalakkan mereka menjual barang-barang yang boleh dikita semula kepada peniaga barang terpakai. Okey, di antara barang yang boleh kita semula ialah surat khabar, majalah lama, kertas terpakai dan kotak kertas. Barang-barang ini diproses semula untuk menghasilkan kertas baru. Yang keempat adalah kempen. Kempen mencintai alam sekitar yang disiarkan dalam TV dan radio hendaklah dihayati supaya alam sekitar kita terpelihara. Rasa tanggungjawab perlu disemai dalam diri setiap individu agar alam sekitar bersih dan selamat untuk generasi akan datang. Yang kelima, tindakan undang-undang. Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran alam ialah pihak berwajib menghukum individu yang atau organisasi yang telah dapati bersalah lah. Okey, membuat pencemaran alam sekitar. Pihak berwajib seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar wajar menguatkuasakan undang-undang tersebut untuk menghukum pihak-pihak yang berkenaan. Hukuman yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan pihak terbabit mencemarkan alam. Yang terakhir adalah yang keenam, memperkenalkan pendidikan alam sekitar. Selain itu, pihak sekolah hendaklah memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada murid-murid sekolah. Pendidikan alam sekitar melibatkan berbagai aspek yang menjurus ke arah pengekalan alam yang sejahtera. Okey. Satu, kurikulum yang khusus perlu digubah agar pendedahan yang sistematik dapat dilaksanakan. Kurikulum ini boleh diselitkan dalam mata-mata pelajaran lain dan boleh juga dijadikan mata pelajaran khusus. Hal ini bertujuan untuk menyemai kesedaran secara lebih berkesan.